Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum. Malam ni kita bersama dengan tetamu Wan Kamal. So special sikit malam ni, kita ada album rock era tahun 80-an, rock Melayu Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita jalan nombor 1. Okey, Bawan, apa album mana ni nombor 1? Kita mulakan dengan album yang dia bukan antara terawal music rock di Malaysia, tapi dia memberi fenomena music rock di Malaysia juga. Kerana band dia agak handsome, lagu dia pun rock handsome. Ada lagu ballad yang sangat popular pada tahun album ni, tak silap saya tahun 87. 87 Junction, album Arah. Pakaian semua glam. Waktu ni memang rock daripada barat memang pakai glam, dan rock di Malaysia juga terpengaruh dengan pakaian, dan juga lagu dia lebih pada hard rock. Dan lagu ballad tu yang sebenarnya yang menaikkan nama Junction. Ada dua lagu, Demi Cinta Setia dan Akan Ku Kenal. Masa keluar album Arah ni, rata-rata kedai CD, kedai kaset Arah ni dia keluar sekali dengan poster tau. Poster size A3, gambar anggota Junction berdiri macam tu. So masa tu ada gambar tu sekali dengan gitar. So masa tu gitar dia dah pakai Flying V, dia orang dah pakai Explorer colour merah. Ingat tak? Dia ada Evan. So bila kita tengok tu, alamak, band ni memang band ni macam nampak ganas sikit lah, nampak macam. But then bila kita dengar lagu dia, balance. Ada ballad yang sangat best. Until now pun kalau pergi show, mungkin Junction ni dah tak ada, tapi Hatta ni masih lagi aktif sampai sekarang. Ada show secara solo. So kalau ada peluang, pergi tengok Hatta nyanyi. So far saya pernah tengok dia nyanyi secara solo 2-3 tahun lepas. Suara dia masih lagi Hatta Junction yang sama. Seperti Kita pergi dua orang kan? Dekat panggung anniversary. Panggung anniversary. Sebelum tu One Cafe. Lepas tu panggung anniversary. Saya rasa suara dia, tone dia sama, maintain lagi. Tahun 2022 ni, Hatta Junction membuktikan bahawasanya dia punya umur tak menjejaskan suara dan nyanyian dia untuk lagu-lagu dia lah. So, alhamdulillah, tahniah untuk Hatta, dan saya harap Hatta Junction terus maju dan terus nyanyikan lagu-lagu hits dia. Kalau ada lagu baru pun, kita support. Kita pergi ke album pilihan kedua. Dia muncul di tengah kegairahan Malaysia mengeluarkan album-album rock. Jadi kita dah ada banyak pilihan, dan album ni adalah pilihan saya dan mungkin pilihan korang juga. Sebab dia pada waktu itu dikira satu kelainan daripada dengan album rock lain. Dalam market Malaysia lagu-lagu Melayu, album ni bila keluar dia ada lain sikit lah. Ada kelainan sedikit pada waktu itu lah. Album ni dia pelajar-pelajar luar negara, silap saya daripada US, dan dia tak pernah waktu tu tak pernah mengadakan persembahan. Dia cuma band untuk rekod saja. Album yang saya maksud adalah Belantara, album pertama. Lagu dia tak begitu hit pada waktu tu, tapi untuk di kalangan mak-mak rock yang besar tahun 80-an, banyak lagu yang mereka suka, seperti lagu Jebat, Belantara. Itu antara lagu-lagu yang daripada album pertama, dan sebenarnya Belantara ni boleh dikatakan underrated ya. Untuk yang anak-anak 90-an, tahun 2000, kalau nak kembali kepada lagu-lagu rock 80-an, album Melayu, Belantara antara pilihan yang nak kena ada lah. Korang kena dengar juga. Untuk tahun 2022 ni, jika you all nak explore tentang rock Melayu, please check Belantara juga untuk you all check out muzik-muzik dia. So Belantara untuk yang nombor 2. Pilihan kita yang nombor 3, tak lain tak bukan band yang masih wujud sampai sekarang. Daripada 80-an, bertukar ganti penyanyi, pemuzik, tapi bandnya tetap utuh dan tetap aktif sampai sekarang. Bukannya anak-anak 80-an yang baru juga mengenali band Wings. Dan album yang untuk 80-an ni album, kalau bagi pilihan untuk saya, sebenarnya dua lah. Album pertama Belenggu Irama dan Hukum Karma. Mungkin ada yang mula dengan album Wings, dah album ke depan Bazooka, Penakar. Jadi yang lain-lain adik-adik yang tahun 90-an, 2000, korang juga dengan album yang terawal, album 1 dan 2. It was fun at that point of time, 98, 89, kita explore lagu daripada album-album ni, dan kita yang orang yang main muzik
cuba mainkan lagu-lagu dari album ni as a whole. Dia buat cover that time. Belajar gitar dengan lagu-lagu daripada album ni. Basically this album you boleh main daripada track 1 nanti habis, boleh ulang-ulang. So sebagai rockers lah, you need to have this album lah. Bear in mind kita ada segmen khas malam ni yang kita akan letak di last program. So tunggu Album yang keempat datangnya dari band daripada Johor Bahru. Pada awalnya nyanyinya Joey, dan charity pada waktu itu Ramli Sarip dah bawa haluan sendiri, dan dia bila mengadakan konsert solo beliau, band ni adalah band pengiring Ramli Sarip, dan nama band ini juga diberi nama oleh Ramli Sarip sendiri. Asalnya band ni nama dia Babyface. Jadi kita tak tahu kat mana Babyface dia. Tapi Abang Ramli cakap, saya ingat lagi waktu show di Hard Rock Melaka bulan ni, buat persembahan di Hard Rock Cafe Melaka, dan Abang Ramli bercerita tentang sejarah nama band. Dia cakap, aku nak band ni mengiringi aku, tapi aku nak tukar nama. Dia cakap nama yang aku taruh masa tu semua, kalau yang mak rock semua dipanggil rockers. Jadi dia taruh nama band Bumi Putra Rockers. So, sampai sekarang lah nama Bumi Putra Rockers ni masih hidup, dan band ni masih ada, masih aktif, on and off. Joey pun, nama dia pun dah lekat, Joey BPR. Dia ada banyak lagu hit. Kalau dia buat persembahan 1 jam, kita boleh rasa macam kita dengar CD album kompilasi The Best Of. Untuk pilihan album 80-an, saya rasa kalau Bumi Putra Rockers, album kedua, album Bisa. Yang saya pun pilih album Bisa, pasal dalam album Bisa ada satu lagu heavy yang bagi saya antara lagu-lagu heavy rock yang baik lah pada tahun 80-an, iaitu lagu Dajjal. Baru-baru ni dia orang ada reissue LP Bisa ni. So saya harap pengeluar CD ke LP keep on keluarkan reissue album lama-lama ni, untuk generasi ke depan ni boleh menikmati hasil seni rockers Malaysia lah. Kita move kepada yang kelima. So album yang kelima ni ialah album daripada band dari Johor juga. Pada satu masa dulu, Johor sangat produktif lah dengan keluarnya banyak-banyak band power-power dari Johor. So antara rockers daripada Johor yang menjadi pilihan kita ialah band Crossfire. Crossfire. Album rilis tahun 89. Dia keluar tepat masa album dia boleh dikategorikan hard rock dan heavy metal juga. Album bertajuk Fata Morgana. Album pertama. Dia keluar tepat masa dia sebab anak-anak 80-an pada waktu tu kita dah mula tertarik kepada muzik lebih heavy, attitude lebih keras daripada hard rock, lebih kepada heavy metal. Jadi band yang dua gitar. Dia double lead, dan waktu 80-an kita dah mula nak muzik yang lebih heavy. Jadi ada band yang ada keyboard, kita tak nak keyboard lagi. Keyboard kita nak yang kejap. Kita hold kejap. Kita nak band yang gitar je. Gitar bersilang-silang, double lead. Kalau karaoke nak test vokal boleh pergi ke tak, akan ambil lagu tu. Nak test lah. So memang kalau dia nyanyi lagu dalam karaoke tu, kaunter depan dengar mesti buka pintu tengok. And then lagu Fata Morgana ni juga memang title album dia ni, Fata Morgana ni pun bagus. Pasal that point of time saya pernah tengok musik video Fata Morgana ni yang dia orang shoot kat dalam kebun getah, which is at that point of time mewah okay lah, good. First time dengar, aku suka lagu ni. Aku suka album ni. Terus melekat lah. Terus melekat. Dan untuk yang anak-anak 90-an dan 2000, untuk kembali ke 80-an, album pilihan rock Melayu, Crossfire, Fata Morgana, korang perlu ada. Tadi kita dah bercerita band-band dari Johor. So sekarang kita nak bercerita bahagian atas sikit, iaitu band daripada Perak, band daripada Ipoh kata saya band ni. So band ni masih ada, tetapi pada tahun ni dia ada macam-macam cerita sikit. But then ahli-ahli dia masih lagi main muzik, dan penyanyinya masih lagi aktif menyanyi. Band yang kita masukkan ialah May. Album Hakikat. Ni album nombor, album studio ni, album kedua setelah dia mengeluarkan 3 album kompilasi juara-juara rock. Dia ada daripada album juara rock 1, juara-juara rock 2 dan 3. Album studio album pertama Dilema.
dilema agak kematangan dia Kurang kurang sikit. Tapi ada lagu hit dan siapa yang suka material yang lebih raw, ada orang suka album tu. Tapi album Hakikat ni adalah ultimate album lah. ultimate. Ultimate album May lah bagi saya, ultimate album dia. May untuk bukan peminat May, dia akan tahu lagu Sendiri, dia akan tahu lagu Cintamu Mekar di Hati. Mekar di Hati Itu adalah lagu hit. Adalah Tapi lagu bagi hit. peminat rock, untuk album Hakikat semua lagu adalah lagu hit. Lagu hit. Kita Dan akan pasang dari track A sampai Kita habis kita ulang sampai balik. habis kita repeat dan satu album kita boleh sing along. Dan album ni dia punya special dia ada lagu heavy yang hit. Waktu tu lagu hit mesti lagu slow rock, Ya. lagu-lagu ballad. Tapi May dia ada lagu Pelayaran, Hakikat, dia ada Dari Kacamata Dari yang Kacamata. lagu-lagu heavy yang hit. Lagu Ketuhanan pun ada juga dalam album ni. Kata saya Dalam Kembara, Janji Ilahi, Graffiti, Hakikat Perjuangan. Mungkin semua memang best lah. Guitar work pun best. Abu solo dia tak lebih tak kurang cukup untuk lagu-lagu yang dalam ni. So dia tanya pada Mus, Abu, Yus dan Man kerana menghasilkan album yang sangat baik. This album kalau bagi saya rock Malaysia sepanjang zaman, May Hakikat mesti ada. Mesti ada. Saya sempat nonton konsert May tahun 88 di Kota Baru. Kota Baru Dia baru release album ni lah. Dulu kita tak panggil pula May. Dulu kita panggil MAY. Dulu MAY kita lihat situ sekatan nama-nama ahli. Sekarang ahli dah selalu tukar ganti. Nama MAY perlu dikekalkan. Kalau nama pangkal nama ahli mungkin belakang ada huruf D, takkan nak jadi MAD, Matt kan? Jadi dia kekalkan MAY walaupun ahli anggota bertukar. Ya, ada bertukar anggota Dia type penyanyi dia lah. Di 90-an Yanzen pada Rasi Blade, ada One pernah sama MAY. One Lipan Bara pun pernah nyanyi kan. Tapi untuk 80-an di zaman era-era rock tengah meledak, MAY Hakikat adalah album orang perlu dan peminat mus mesti ada ni. Tak cukup rock lah kalau duduk kat Malaysia kalau tak ada. Ini band sama daripada Kajang. Tapi penyanyi daripada Ipoh. Penyanyi daripada Ipoh. Nyanyi tu lepas ni dia tukar dia punya arah. Lagu hit pada album ni waktu tu dia baru popular dan penyanyi dia dah keluar daripada band tu. Jadi kita tak sempat tengok band tu menyanyi live bawa lagu hit pada waktu tu lah. Band yang dimasukkan ialah Bloodshed, album Bloodshed, Samarkan. Ni adalah album kedua selepas album pertama. Pertama dia Ilusi Sebuah Mimpi. Bloodshed sebenarnya dia dah ada dua album daripada album Battle of the Band. Kompilasi. Kita cerita pasal Samarkan, dia album yang kematangan daripada album ni terselah pada susunan muzik, pilihan lagu telah diambil alih oleh penerbit yang tersohor, M. Nasir. Ada orang yang suka album Ilusi Sebuah Mimpi, gitaris pertama dia dan album Samarkan OP digantikan oleh OP. Lagu pada album Ilusi Sebuah Mimpi sebenarnya dia lebih heavy. Guitar work yang sangat heavy, ada lagu-lagu yang ada lagu cover juga daripada band Jepun. Tapi untuk pasaran pada masa tu, M. Nasir lebih tahu apa yang rakyat Malaysia pendengar mahu. Jadi album Samarkan ni ada lagu yang popular sampai hari ni. Untuk album ni Sri Kandi Kandi Cintaku lah dia punya hit dia. Sampai hit sekarang, besar, hit sampai sekarang sampai M. Nasir buat cover. M. Nasir balik nyanyi lagu ni balik. Saya pernah baca mulanya dia target lagu hit pada album ni Tangisan Salju di Khatulistiwa. Khatulistiwa tu pun okey juga. Tapi lagu tu slow sangat lah dia punya intro dia. Ya, dia menjangkakan lagu tu yang hit. Dia take time untuk you nak panas. Ya, dia tak fikir yang lagu Sri Kandi. Tapi untuk album ni, untuk peminat Bloodshed dan juga peminat rock, 10 lagu, saya rasa susunan muzik yang sangat baik dan sangat mature. Band ni ada keyboard sebenarnya. Dia balance. Gitar, bass dengan keyboard, jadi memang balance. Mak-mak yang dah mula beralih muzik metal, untuk rock Melayu Bloodshed dia masih boleh terima. Boleh telan. Walaupun ada keyboard lah. Boleh telan. Mungkin sekarang orang jarang dengar lagu Bloodshed ni dan hanya tahu lagu Sri Kandi. Tapi dalam album ni saya punya favourite track ialah Samarkan, because
Bila you pasang first track dia Samarkand tu, Itu you boleh dengar dia ada macam Itu elemen power. of padang pasir sikit. Tapi solo dia sangat sedap, bass dia groove apa semua. So this is one of good album yang pernah keluar dalam era 80-an lah. Dan Kus Malaysia mesti ada album ni. Next album ialah album dari band Daripada Johor. daripada Johor juga. Band ni pun berkait rapat dengan band-band lain yang ada di Malaysia. Dia ni keluar, dia ni masuk, dan dia ni keluar, dia ni masuk balik, dah bergaduh apa tak bergaduh ke macam tu. Tapi until now, the musician semua yang ada dalam band ni adalah antara musician yang terbaik 30 tahun ke belakang Wujud di ni Malaysia. pernah wujud di Malaysia. Band yang dimasukkan ialah Tangan kiri, tangan kidal. dengan album, first album dia, First album Left Handed. Left Handed Keadilan. Keadilan. Ini version lain lah. Ni print Ini lain. edisi legenda. Edisi khas. So saya tak bawa ni. Bila sebut left handed, siapa yang popular dalam left handed? Mangkida antara yang popular. Dan line up 5-5 pada waktu ni, band semua strong dan semua popular. Kita akan kenal pemain bass, pemain drum, Mandaya, Arwah Samad, Ian, Nash. Datuk Nash tau sekarang. Album Keadilan, album pertama selepas album Battle of the Band, kedua album Battle of the Band. Saya dapat info daripada anggota Left Handed sendiri. Dia cakap selepas album ni, untuk recording, dia nak dapatkan balik sound recording seperti Keadilan, Tak susah ada. nak dapat. Saya harap semua ahli Left Handed yang masih ada Dapat dapat meneruskan. meneruskan legacy Left Handed dan terus berkarya dan terus maju dalam bidang muzik lah. Because you are legend yang kita sangat banggakan. Left Handed juga saya, kalau perpuluhan saya lebih dari 3-4 kali dia datang ke Kota Baru. First saya tengok masa Battle of the Band lah. Lepas tu dia ada datang lagi 2-3 kali. Search Stadium Kota Baru, Left Handed belah stadium di Expo. Dua-dua full antara band yang kuat. Yang sangat besar lah. Besar. Besar. Album yang daripada tahun 80-an sampai sekarang masih aktif dan sangat besar, sangat popular, bukan sahaja di Malaysia, di Nusantara, di Singapura, Brunei dan di Indonesia. Sangat besar, sangat popular dan sangat fenomena. Semua orang tahu, anak-anak 80-an, 90-an, 2000, band Search. Album pilihan saya, album Mentari Merah di Ufuk Timur. Ni adalah album studio ketiga. Album pertama, Cinta Buatan Malaysia. Kita boleh dengar album yang agak tergesa-gesa untuk siapkan album. Album tu main gitar menampilkan Mangkida daripada Left Handed dengan Ian. Jadi untuk debut album untuk tahun 85, sebenarnya album tu sangat mengejutkan. Sebab dia lebih dia muncul tepat pada waktu, pakaian, image, muzik, lagu, karisma penyanyi. Tak ada band yang macam itu pada tahun 80-an. Pemain gitar utama dia masih lagi Hillary. Selepas album Langit dan Bumi. Untuk album Mentari Merah, album ketiga, dia sangat advance sebenarnya. Untuk tahun 87, banyak lagu yang sangat advance. Fantasia Bulan Madu, lagu yang akustik dan solo Hillary sangat advance. Gadisku, lagu-lagu Membakar Perasaan. Oh ini best. Membakar Perasaan memang best. Kita harapkan dia satu hari kita dapat tengok dia main live lagu tu. Tak kira Search A ataupun Search B. Kita dah jarang tengok lagu tu dimainkan. Membakar Perasaan tu jangan main. Kadang ada orang cakap, fenomena lagi power. But then fenomena bagi saya tu komersial sangat. Yes, muzik dia bagus. Isabella was good. Lagu fenomena dari kesihatan, bencana, Pawana semua memang bagus. Tapi dia ada satu sentimental value pada dua album yang ni terawal ni, dua album ni. Album seterusnya ialah album ultimate lah dalam industri rock Malaysia tahun 80-an lah. Jadi album yang dimasukkan ni ialah album daripada album kompilasi Battle of the Band. Ini album CD reissue. Ni kaset pada keluaran pertama tahun 86. Cerita pasal Battle of the Band. Siapa yang melalui zaman era Battle of the Band, saya rasa untuk rocker dikira beruntung juga. Saya sempat melalui era Battle of the Band dan saya sempat tengok konsep Battle of the Band di Kota Baru. Ada 5 band yang dalam album. Pada awalnya konsep Battle of the Band, anjuran box office A. Ali, bermula di KL, adalah yang band. Tak silap saya ada Rasi Blade, ada Search juga. Tapi selepas tour di lain negeri, ada hanya 5 band. Ella and the Boys, Left Handed, Bloodshed, SYJ, Rahim Ma'ruf dan White Steel. Battle of the Band ada 5 band, 5 artis, sebenarnya 5 semua bernama besar di Malaysia. Ella
sampai hari ni, walaupun bukan bersama Ella The Bukan lagi Boys, bersama The Boys, tapi Ella sangat besar dan sangat masih lagi aktif sampai hari ni. Left Handed, SYJ, lepas tu bertukar kepada Sofia, Bloodshed. Dia berhenti sampai situ saja. Dia ada terus reunion, ada show, setengah show, tapi untuk album sampai situ je. Dan hari ni kita tak nampak dia begitu aktif kan. Rahim Makruf dan White Steel. Rahim Makruf dia bermula dengan album-album solo, lagu-lagu Lizawati apa. Dan untuk album Battle of the Band dia beralih kepada rock. Dia sebenarnya daripada awal lagi dia minta dengan penerbit nak buat album rock. Tapi waktu tu album solo rock tak jual lah. Sesuai lah. Tak jual. Tapi bila dia keluar Rahim Makruf and White Steel tu, audience mula nampak yang Rahim Makruf ni ada potensi untuk dia menyelah. And then after dengan White Steel ni dia bergerak solo, dan album-album yang keluar untuk Rahim Makruf, lagu-lagu dia pun memang sangat baik lah. Kita pilih album Battle of the Band sebab tahun 86 dia memberi satu fenomena rock di Malaysia. Semua nak jadi rock lah. Apa saja, pakaian, seluar, kasut, dan lagu. Siapa yang tak dengar lagu rock waktu tu, dengar lagu-lagu pop ke apa, mak belia habis lah. Tahun 86 Battle of the Band di Kota Baru, saya menonton dan saya sempat bergambar dengan Marani daripada SYJ. Tahun 86 dapat bergambar dengan band yang kita minat, yang popular. Saya rasa sangat benda rare ni. Benda rare. Kalau balik kita kat kampung tu, orang respect habis lah. Sekali dapat juga bergambar dengan Nash, Datuk Nash daripada Left Handed. Dan gambar ni saya pernah tunjuk dekat Datuk Nash. Bila tunjuk, Datuk Nash kata, kau simpan lagi? Ya, Datuk. Kita posing macam ni lagi sekali selepas 35 tahun. Kau ambil lah? Kau ambil lah. So, Battle of the Band, you all mesti ada dan mesti tahu, mesti dengar album ni. Ini adalah permulaan kepada segala-galanya rock yang ada di Malaysia. Anak-anak 80-an, Battle of the Band kita tak perlu cerita sebab semua dah tahu. Tapi anak-anak yang 90-an, 2000 bukan album yang harus korang kena ada. Alright, kita pergi ke segmen istimewa yang dalam episod sebelum ni memang tak ada. Jadi dalam episod ini saja kita mula. Jadi isu yang kita nak bincangkan di sini adalah rock Melayu, jauh mana perginya rock Melayu tu, dan juga dari mana asal? Apa dia punya parameter dia, kangan dia, dan daripada mana muzik-muzik ni. Jadi boleh? Okey. Rock di Malaysia, kita tak boleh ketepikan band daripada seberang. Dia sangat memberi impak yang kuat pada tahun 80. Band yang kita masukkan Sweet Charity. Tak perlu perkenalkan lagi, penyanyi dia adalah Datuk Rami Syarif. Ni album pelarian ada album kedua, walaupun ada banyak lagu-lagu cover. Tapi album ni dikira mengejutkan banyak penggemar muzik. Saya tahun 80, abang saya beli kaset album ni. Saya pasang, saya tak tahu ni apa konsep lagu lah. Saya tak tahu muzik rock ni. Tapi saya cakap, aku suka muzik macam ni . Muzik dia keras, heavy, ada gitar bising. Tapi kita tak tahu apa jenis muzik. Lepas tu baru tahu orang bercerita rock. Oh, ni adalah rock. Pada zaman 80, 81, 82. Album ni tahun 80. Audience di Malaysia ni masih lagi disajikan dengan lagu-lagu macam Syarif Aini, Ahmad Nawab, lagu-lagu disco. Kita ada banyak grup juga, ada Free, ada Discovery, tapi masih lagi heavy guitar memang masih belum nampak. Blues tu ada sikit-sikit tapi masih belum nampak. Dan banyak disco, banyak lagu-lagu asli, banyak synthesizer type of. Walaupun dah ada sebenarnya dua di Malaysia band rock, tapi dia wujud belum waktu dia lagi. Gypsy dan ada band Strollers. Sebenarnya mereka dah memang band rock, tapi dia keluar belum waktu dia lagi. Waktu tu rakyat Malaysia belum terima lagi benda-benda muzik. Belum bersedia untuk dengar dan juga benda tu tak widely walaupun sampai kepada musiknya advance, musiknya dah ada yang rock and roll. Tapi mungkin ada setengah penggemar saja yang tahu dan boleh terima. Album Sweet Charity, album pelarian adalah album kedua. Album ni memberi satu tu pada industri muzik Malaysia. Lagu yang hit semua orang tahu, Camellia, dan ada lagu Terharu. Okey, kita bercerita sikit tentang band Sweet Charity. Dia bukannya daripada Malaysia.
Dia sebenarnya daripada Singapura. Tapi waktu ni kita tak pernah peduli kau daripada Singapura ataupun Malaysia. Kita cuma fikir ni adalah lagu Melayu. Lagu Melayu. Ni lagu Melayu. Ni rock Melayu. Kita tak tahu pun. Kalau 70-an kita lagi kita tak tahu. Ramli ke dia penyanyi kita tak tahu, macam penyanyi pop, Julie Remy apa, kita tak tahu. Ni adalah orang Singapura. Kita semua tahu ini adalah lagu Melayu. Lagu Melayu dan muzik dia bagus. Muzik bagus, kita dengar. Melainkan kita absorb. Kepada Indonesia, kita dah rasa agak jauh. Ni adalah penyanyi Indonesia. Tapi Singapura kita masih lagi sangat dekat. Sebab 80-an pun banyak band artis Melayu yang band rock, rakaman pun dibuat di studio di Singapura. Kita on and off sana. Teacher Spec, kita tak pernah rasa Teacher Spec tu band dari Singapura. Kita tak pernah tahu. Band ni kita tak boleh ketepikan juga. Juga band daripada Singapura. The Unwanted, album pertama. Ini band rock tau. Pelangi. Kita tak boleh ketepikan dia sebab dia juga memeriahkan muzik rock pada waktu itu. Album yang keluarannya tahun 82 sangat popular di Malaysia dan banyak buat konsert, show di Malaysia. Di Kota Baru juga pernah buat show tahun 83. 83 tahun 84 dia ingat lagi dia ada main lagu Blackout, Scorpion. Wah. Suara Hanafi Warren. Hanafi Warren. Untuk yang tingginya kecil, kita cakap macam Scorpion lah. Dia ada lagu hit dia. Penyesalan lagu hit masa tu lah. Selepas tu yang masih ada rindu tu pun hit juga. Rindu. Dia juga adalah daripada Singapura dan kita dah mula rasa ni band daripada Singapura. Tapi kita masih tak membezakan dia daripada Malaysia ataupun Singapura. Kita masih rasa ni adalah lagu Melayu. Bagus, sedap, kita dengar, tak ada masalah. So, muzik rock ni sebenarnya secara rumusan dia dah menjadikan satu kuah ataupun satu hubungan silaturahim. Muzik ni silaturahim antara negara-negara ni lah. Kita accept Singapura pun accept Malaysia. Until now kita memang masih lagi bekerjasama dan kita masih looking forward penghasilan muzik-muzik yang bagus daripada Singapura, dan Singapura juga pun sama terhadap kita. Bila bercerita tentang band dari Singapura, kita tak boleh tinggal satu band yang sangat impresif ni. Band yang dimasukkan ialah band bernama Rusty Blade. Rusty Blade ni dia banyak album. Tapi ni album pilihan kedua, Rintangan Hidup Dunia. Album pertama 786 Ikrar Perwira. Album ni rilis tahun 87. Dia keluar tepat waktu kita yang inginkan sesuatu yang lebih heavy dan lebih segar pada waktu itu. Jadi selepas Ikrar Perwira keluar album Rintangan Hidup Dunia. Album ni juga selain pada lagu ballad, dia ada lagu popular dia adalah lagu heavy. Untuk tahun 87, Rusty Blade sebenarnya yang Malaysia dah mula membezakan sikit ataupun dah rasa ni band daripada seberang. Kita dah mula rasa ada sedikit jarak. Ni band daripada Singapura lah. Tapi kita tetap terima, tak kira di mana asal dia, sebab dia adalah lagu Melayu. Lagu Melayu, rock Melayu, dan yang sedap kita boleh. Dan pada masa tu juga radio kita, media-media kita, coverage dia punya exposure sama saja. Waktu tu banyak juga band Singapura, FF, Odyssey, Helter Skelter, Last Minute, Rocker, Kecaman. Sebenarnya banyak, tapi kita dah mula rasa ni band daripada Singapura, dah hujung. Masuk 90-an, Teacher Spec datang Malaysia. Yang tu kita dah betul-betul rasa ni band daripada seberang. Malaysia sendiri dah ada produk sendiri yang banyak. Dah ada banyak band. Awal 80 kita belum ada betul-betul band yang rock yang betul-betul solid. Selain pada Sweet Charity, Unwanted, ada juga band yang underrated tapi dia sempat popular juga di Malaysia, Kingdom in Rock. Itu juga daripada Singapura. Benda-benda ni dah jadi sejarah dalam industri muzik kita. Pada mana asal, Singapura, Malaysia, kita sebenarnya tak pernah bezakan. Ini adalah lagu Melayu. Mana yang sedap, mana yang bagus, kita dengar. Yang tempatan pun kalau untuk telinga kita kurang tak boleh nak hadam, sebenarnya kita sendiri tak dengar juga. Kita diam-diam sudah. Alright. Tak tepi. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada you all yang sudi menonton dan support rancangan Playback ni. Dan jangan lupa komen, like dan juga subscribe channel saya. Kita akan ada lagi beberapa episod lagi. Kita akan ada tetamu yang istimewa, yang surprise. Jadi majulah muzik untuk Malaysia.